أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tersangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-235, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha' An-na'imu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa bishuhudihi wa iqtirabihi wal azabu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa biwujudi hijabihi fasababul azabi wujudul hijab wa itmamun na'imi bin nazari ila wajhillahil karim. Maksud kalam hikmat ini, nikmat itu meskipun beraneka warnanya, yakni beraneka jenisnya, hanya disebabkan oleh kerana melihat dan dekat kepada Allah. Demikian pula seksa, yakni azab, walau bagaimanapun aneka macamnya, bermacam-macam jenisnya, hanya terhijabnya dari Allah. Maka sebabnya seksa itu kerana adanya hijab, dan sempurna nikmat itu ialah melihat kepada zat Allah yang mulia. Jadi zat Allah yang mulia. Dalam kitab sajian itulah yang mulanya itu ada kesilapan dari segi cetakan. Kepada zat Allah yang mulia. Apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atha' melalui kalam hikmat yang ke-235 ni? Syekh Ibn Atha' nak beritahu hakikat nikmat dan hakikat azab.
Jadi nikmat ini iaitu seperti yang disebut oleh Syekh Ibn Athah dalam Kalam Hikmat ini, banyak jenis. Tanawwa'at mazahiruhu, yakni bentuk-bentuk dia itu bermacam-macam. Dan sangat banyak sekali lah nikmat-nikmat ini. Itu satu hakikat yang perlu kita terima. Dan benda yang jelas, terang, kita tak boleh nak petikar benda tu, bahawa nikmat-nikmat ni banyak, bermacam-macam ragam, bermacam-macam jenis, bermacam-macam bentuk. Sama ada melibatkan nikmat-nikmat makan minum kita ke, dan kehidupan kita semuanya penuh dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dan setiap jenis nikmat-nikmat itu bercabang-cabang lagi, macam-macam lagi lah. Nikmat makan, macam-macam jenis makanan. Tak terhitunglah kita kalau nak tengok sesa ni. Jenis pun, dari segi jenis pun macam-macam dah. Dari segi acak kali pun macam-macam. Sekali makan rasa sedap, sekali lagi sedap lagi. Jadi Syekh Ibn Athah nak beritahu kita hakikat itu, bahawa nikmat ini pertama sekali, sekalipun dia ni banyak jenisnya tu, bermacam-macam ragam dia tu, tetapi kata Syekh Ibn Athah, semua itu akan tercapai maksudnya itu sekiranya tercapai apa yang disebut oleh Syekh Ibn Athah sebagai hati yang dapat melihat kepada keagungan Allah dan dekatnya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya segala nikmat-nikmat yang ada ni hanya dapat dikecapi oleh seseorang itu sekiranya hatinya hidup. Bila Syekh Ibn Athah sebut nikmat-nikmat ni berbagai-bagai, bermacam-macam ragam, innama huwa bisyuhudi waqtirabihi, hanya sebenarnya nikmat sebenar tu dengan dapat menyaksikan keagungan Allah, ketuhanan Allah, dan dapat mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalam hikmat ini kita boleh faham dalam dua bentuk kefahaman. Pertama sekali, antara sekian banyak nikmat-nikmat ni, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang bila kita boleh faham daripada kalam hikmat Syekh Ibn Athah ni. Ada makna lain lagi yang akan saya sebut lepas ni. Nikmat-nikmat ni sekalipun banyak, macam-macam ragam sekali. Kalau kita nak pecah tu, kita pecah dua. Ada nikmat duniawiyah, nikmat-nikmat keduniaan ni macam-macam ragam lah, yang kita sebut, yang kita contohkan tadi tu. Kemudian ada nikmat-nikmat ukhrawiyah, nikmat-nikmat keakhiratan, syurga dan segala bentuk pembalasan, kurniaan, segala bentuk nikmat-nikmat yang adanya, yang digambarkan di dalam hadis. Nikmat-nikmat syurga ni tersangat tinggi kenikmatannya itu, sehingga digambarkan oleh Nabi dengan satu gambaran yang kalau kita faham molek-molek memang tak terukur lah nikmatnya tu. Apa kata Nabi? Nabi kata tentang nikmat syurga ni, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh ni, yang ni di akhirat nantilah, ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah terlihat pun oleh mata. Maksudnya nikmat-nikmat yang kita rasa dengan jalan mata kita ni, dengan pandangan yang cantik, comel, sedap tengok ni, penuh kenikmatan ni, sedap ni. Tapi nikmat yang disediakan Allah di dalam syurga nanti kepada orang-orang hamba-hamba yang soleh itu tak pernah terlihat. Nak khabar apa benda? Nak beritahunya nikmat dalam syurga ni dari segi ketinggian nikmatnya itu tak tergambar. Atas dunia ni membabitkan mata kita ni macam-macam nikmat. Tapi ada tahapan dia tu, ada skala dia tu. Benda yang paling nikmat sekali kita tengok atas dunia ni adalah bendanya tu. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kudusi tadi tu, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata.
nak memahamkan kita bahawa nikmat yang disediakan Allah kepada hamba-hamba yang soleh itu merupakan dari segi skalanya tu tak tergambar ketinggian nikmatnya tu. Wala uzunun sami'at, demikian juga dari segi nikmat yang disediakan itu tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Tidak pernah terdengar oleh telinga kita ni, kita boleh faham dengan beberapa kefahaman lah. Pertama sekali, memang telinga kita ni ada nikmat dengar hak sedap-sedap, sebagai hak sedap-sedap. Lagu hak sedap, ada lagu dok sedap, ada lagu sedap, irama sedap, irama dok sedap, macam-macam ni. Macam-macam boleh kenikmatan telinga kita ni. Ataupun dengan makna perkhabaran tentang nikmat tu yang kita pernah dengar orang cerita, nikmat begitu, nikmat begini, orang cerita tu. Macam-macam orang khabar tu, nikmat benda ni, nikmat benda ni, hak dengar kat telinga kita tu. Sama ada nikmat tu dalam bentuk perkhabaran ataupun memang telinga kita sendiri terima nikmat tu dalam bentuk mendengar apa-apa yang melazatkan. Lalu Allah Ta'ala kata dalam hadis Qudusi, mala uzunun sami'at, apa yang tak pernah terdengar pun oleh telinga. Yang ni nikmat yang disediakan Allah kepada hamba-hamba yang soleh di akhirat nanti itu, dari segi kenikmatan dia itu tak ada taranya. Tak pernah dengar pun atas dunia ni nikmat tu. Nak menggambarkan macam tu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas pun di atas dalam hati manusia, dalam benak fikiran dan hati manusia. Maksudnya kalau nikmat atas dunia ni kita boleh bayang tu, bayang ni ada lah. Bayangan nikmat-nikmat tu, sama ada kita rasa sendiri, orang khabar ke, kita boleh gambarkan nikmat-nikmat tu. Khayalan kita ni Allah Ta'ala beri dapat menggambarkan nikmat-nikmat tu. Tapi Allah Ta'ala beritahu di dalam syurga, nikmat yang disediakan bagi hamba-hamba yang saleh tak pernah tergambar pun. Tahap kenikmatan tu tak terbayang, di luar bayangan kita. Dari segi tahap kenikmatan dia tu tak terlintas pun dalam fikiran kita. Itu kesimpulan mudahnya. Artinya apa? Bahawa nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepada hamba-hamba yang saleh di akhirat nanti itu jauh berganda kenikmatannya berbanding dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Kalau di dunia ini dia ada batasan dia, sedap dengar telinga, dia ada hak dia. Tapi di akhirat digambarkan tak ada batasannya tu. Tak pernah terdengar pun, tak pernah terlihat pun oleh mata kita, tak pernah terdengar pun oleh telinga kita, dan tidak pernah terbayang, terlintas pun dalam hati kita. Itu kesimpulan mudah. Jadi terbalik kepada bahasan awal kita, bahasan asal kita ni, bahawa nikmat ni ada nikmat duniawi, nikmat yang kita kecapi hari ni lah, bermacam-macam ragam ni dalam kehidupan kita ni, makan, minum, tidur kita, itu, ini, kenderaan, macam-macam lah, pakaian kita lah, macam-macam nikmat. Semua tu ada nikmat belaka. Kemudian nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat, syurga neraka tu, yang disifatkan seperti yang disebut dalam hadis tadi tu. Antara sekian banyak nikmat-nikmat ni, yang paling besar sekali antara sekian banyak, sama ada nikmat duniawiyah atau ukhrawiyah, yang paling besar sekali adalah nikmat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebelum saya jelaskan sikit lagi ni, saya nak jelaskan sikit masalah melihat Allah ni, takut bimbang berlaku kekeliruan dari segi kefahaman. Melihat Allah dalam faham, menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kena apa-apa hari ni kita kena berkemah molek dalam bab ni, bahawa pegangan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pastikan bahawa bukan saja nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi isi pun ialah isi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini banyak dugaan, banyak cubaan hari ini yang datang dari kelompok orang Islam sendiri dengan aliran faham yang bermacam-macam. Jadi berdasarkan pedoman alim ulama kita, berdasarkan kepada keterangan hadis-hadis Nabi SAW dan dihuraikan oleh alim-alim ulama kita ni, mereka telah menyatakan kepada kita pegangan yang lurus, yang teguh adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perjalanan kita biar ikut landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bab akidah ke, bab fiqh ke,
atau bab-bab lain lagi lah. Baik, masalah melihat Allah ni saya nak terangkan dulu sebelum kait perkara ni. Melihat Allah Ta'ala ni dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni menerima perkara itu, ada, boleh melihat Allah. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala tu boleh dilihat, tapi di mana? Di akhirat. Tidak berlaku di dunia ini. Jadi hakikat melihat Allah Ta'ala ni adalah merupakan sebahagian daripada apa yang dipegang di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala tu boleh dilihat. Satu. Jadi boleh dilihat itu di mana? Di akhirat. Tidak berlaku di dunia ini. Dan itu pun ada khilaf. Ada khilaf ulama. Khilaf ulama ni di dunia ini jumhurnya mengatakan tak ada orang boleh melihat Allah. Tak ada seorang pun dapat melihat Allah di dunia ini. Dan ada pendapat yang lain daripada itu, mereka kata ada berlaku di dunia ini, tapi hanya berlaku pada seorang manusia je melihat Allah Ta'ala di dunia ini, iaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ni je yang dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah khilaf. Yang penting bahawa Ahlussunnah pertama sekali menerima hakikat Allah Ta'ala ni boleh dilihat, tapi di akhirat, tidak di dunia ini. Baik, kemudian yang kedua, melihat Allah Ta'ala ni merupakan nikmat yang paling besar sekali. Antara sekian banyak nikmat-nikmat yang ada ni, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena faham. Baik. Jadi nikmat yang melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nikmat yang paling besar. Apa dalilnya? Dalil melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Sebab sesuatu perkara ni kalau nak cakap kena ada dalil. Agama kita ni nak cakap kena ada dalil. Orang yang tahu dalil kena rujuk dalil. Orang tak tahu kena ikut alim ulama. Alim ulama yang alim sungguhlah. Jangan alim ulama abah gambang, cakap tak tahu punca, ikut suka hati, tak ada rujukan. Urusan agama ni biar kena ada dalil. Jadi kita tahu alim ulama lah yang menguasai perkara ni. Yang kita ada alim ni, kurang alim ni, berpandukanlah kepada alim ulama yang mu'tabar, yang diperakukan keilmuannya. Jadi dalam masa melihat Allah Ta'ala ni dengan nas Al-Quran, itu Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada hari itu, yakni orang-orang beriman. Wujuhun, yakni muka orang beriman. Ini orang beriman lah. Wujuh yawma idzin nadirah, berseri-seri, penuh kenikmatan, kebahagiaan. Ila rabbiha nazirah, memandang kepada Tuhan mereka itu. Jadi di sini ayat ini dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah tentang berlakunya melihat Allah ni di akhirat. Di dalam hadis yang mutawatir tarafnya, Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata hadza. Nabi tunjuk ke bulan purnama. Ini tamsilan. Kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana. Tamsilan ni sebagaimana ni jangan faham Tuhan macam bulan tu pula. Ada sudut persamaan tu, sudut tamsilan yang Nabi nak beritahu tu. Kerana tashbih dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dari aspek-aspek tertentu.
Kadang-kadang sikit aspek persamaan, kadang-kadang banyak. Ini orang ngaji bahasa Arab tahulah rahsia ni. Jadi Nabi beritahu, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laita hadza. Kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan purnama ni. Jadi tamsilah ni jangan kita faham bulan purnama tu ada rupa, Tuhan pun ada rupa juga. Jangan faham macam tu. Apa yang Nabi nak beritahu, kamu dapat melihat Allah Ta'ala dalam keadaan terang dan nyata, jelas. Sebagaimana terang dan jelasnya boleh tengok bulan ni. Macam tu. Jadi persamaannya dari segi aspek melihat Allah dengan penuh keyakinan. Penuh dengan keyakinan, penuh dengan dan yang semakna dengannya lah. Jadi jangan kita faham, ambil setapang, Tuhan tengok bulan ada rupa. Tuhan ada rupa kok. Sama. Sebab Tuhan kabur macam mu tengok bulan ni juga. Jangan faham kau tu. Sebab kaedah tashbih dalam bahasa Arab ni, orang mengaji ilmu bahasa Arab ni dia tahu. Persamaan ni kadang-kadang dalam satu sudut tertentu je. Kadang-kadang 2-3 perkara, tak banyak perkara lagi lah. Contoh nak khabar, bila bahasa Arab sebut mu ni macam rimah. Ni kod Melayu lah, tapi dalam bahasa Arab ada macam rimah. Jadi macam rimah, ni orang Terengganu, macam harimau. Macam harimau. Mu ni macam harimau. Jadi sebut macam harimau ni, takkanlah muka kita macam rimah juga. Jadi macam tu adalah sudut bersama tu. Berana? Bekeng, berani. Sudut-sudut tertentu tu lah, sama juga. Jadi saya sebut tu, saya takut orang keliru. Jadi Nabi kata dalam hadis yang mutawatir, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata hadza. Kamu akan lihat Allah Ta'ala kadang penuh keyakinan, jelas dan terang sebagaimana penuh yakinnya, terang dan jelas yang kamu melihat bulan purnama itu. Begitu. Jadi dalilnya terang. Okey, perkara seterusnya nak kait perkara ni supaya kita tak keliru. Persoalan yang berkait dengan melihat Allah ni, apakah Tuhan itu sudah berubah sifat dia sehingga boleh dilihat? Dunia ni sifat Tuhan mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan segala makhluknya dari semua segi. Apakah sifat Tuhan itu sudah berubah? Di dunia tak boleh lihat sebab dia mukhalafah. Di akhirat nanti berubah sifat itu sehingga boleh lihat? Tidak, jangan faham macam tu. Sifat mukhalafah ini adalah sifat yang merupakan sifat bagi Allah, yang merupakan sifat asli dia tu. Sifat asli dengan arti apa jua keadaan pun itulah sifat dia, tidak sama dengan segala makhluknya. Dunia pun gitu, akhirat pun gitu. Dah kerana boleh melihat, itulah sesuatu yang termasuk dalam kekuasaan Allah. Senang kita letak tu, bahawa dia merupakan perkara yang Allah Ta'ala mampu jadikan manusia boleh melihat dirinya yang bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Itu cara mudah, termasuk dalam kekuasaannya. Allah Ta'ala boleh menjadikan manusia ini dapat melihat sesuatu yang sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis, dengan arti semua itu termasuk di dalam kekuasaan Allah. Cara mudah kita nak faham gitulah. Jadi jangan kita pula ada kefahaman Tuhan tu berubah sifat. Dunia ni sifat mukhalafah, sebab tu dia tengok di akhirat lagi dia tukar. Tak ada dah mukhalafah ni. Dia jadi mumasalah pula. Dia boleh serupa dengan makhluk pula sehingga kita boleh tengok. Jangan. Jadi jangan salah faham. Baik. Jadi kemudian itu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam mazhab-mazhab dalam aliran pemikiran Islam ni, ada mazhab-mazhab yang tidak terima benda ni. Mereka kata Tuhan itu tidak boleh dilihat, dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh. Ini bukan pegangan arus berdana Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kalau dalam sejarah umat ini, itu adalah merupakan cetusan pemikiran Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang memberitahu Tuhan itu tak boleh dilihat, dunia pun dah, akhirat pun dah, itu tahulah buah mana itu. Itu adalah pemikiran Mu'tazilah. Hari ni orang celaru bab ni, keliru. Orang tak cermat lagi dah. Tak cermat. Kita pun tak tahu mana aliran-aliran pemikiran yang banyak ni. Kadang-kadang kita tersangkut dengan fahaman-fahaman yang keliru tanpa kita sedar.
Kadang-kadang dicelarukan oleh pihak-pihak tertentu secara sengaja. Sengaja macam mana itu? Yang ni pegangan-pegangan yang salah dikaitkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal benda tu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak juga hari ni. Aliran-aliran pemikiran ni, aliran menyimpang, bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditepek, diberi baju, diberi pakaian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keliru habis orang ramai. Terpalik dengan pemikiran yang keliru. Kenapa? Kerana ada orang yang ni mainan-mainan ni. Setengah tu disengajakan, setengah tu main sepelek, macam-macam lah. Hari ni boleh berlaku. Sebab tu ini kita kena berhati-hati. Jadi ada dalam aliran pemikiran Islam ni yang menolak Allah Ta'ala boleh dilihat. Atas tadilah, atas hujah akal, kerana berasaskan kepada akal tu, Tuhan tu bersifat mukhalafah. Jadi bila sebut mukhalafah ni memang tak boleh nak tengok lah guna-guna pun. Jadi rasional lah yang logik fikiran lah, rasional lah yang menjadi asas kepada pemikiran tadi tu. Tapi kita Ahlus Sunnah ni oleh kerana disebut dalam Al-Quran, sebut dalam hadis, dan dari segi akal tidak mustahil benda tu. Tidak mustahil. Maka Ahlus Sunnah menetapkan bahawa adanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, balik kepada persoalan. Apa yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Athaq dalam kalam hikmah ni? Pertama sekali yang saya sebut tadi, bahawa nikmat ni banyak ragam. Duniawiyah, ukhrawiyah. Duniawiyah pula macam-macam jenis nikmat. Ukhrawiyah pula macam-macam ragam nikmat-nikmat tadi tu. Tapi antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat paling besar. Sebab itulah kita faham kata-kata segolongan ataupun beberapa tokoh ahli tasawuf, mereka kata dalam ungkapan mereka tu nak menyatakan bahawa itulah yang mereka inginkan, iaitu melihat Allah Ta'ala yang merupakan nikmat yang paling besar. Lalu ada di antara mereka itu mengungkapkan kata-kata yang sepertinya, antaranya mereka kata, sekiranya aku beribadah kepadamu kerana mengharapkan syurga, jangan kau beri. Sekiranya aku beribadah kepadamu kerana takut kerana neraka, sumbat aku dalam neraka. Kemudian di penghujung kata-kata mereka ni, tapi janganlah kau halang aku daripada melihat kepadamu. Ini nak beritahunya apa? Bahawa tokoh-tokoh ulama tasawuf ni di kalangan awliya ni, mereka tak pandang dah nikmat-nikmat lain, nikmat syurga ke apa ke, mereka tak pandang. Yang menjadi tumpuan mereka adalah nikmat paling besar sekali itu, iaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan-ungkapan mereka kata macam tu. Tapi jangan salah faham pula. Ada orang dia putar sini pula, dia putar halang ni, putar halang. Dia kata tengok ahli tasawuf ajaran tak betul. Tak mahu surga pula dah. Nak masuk neraka pula dah. Ni mari putar halang ni. Jenis putar halang ni banyak hari ni. Ni sesat dan tak sah ni, tengok ajaran dia ni. Ajaran tak mahu syurga, nak masuk neraka pula dah. Boleh harap sungguh. Jadi pelik putar halang ni banyak hari ni. Jadi hendaklah kita faham apa yang disebut tu dalam rangka nak menyatakan bahawa yang aku harapkan nikmat paling besar ni, iaitu melihat kepada Allah. Sehingga ibadah aku ni kalau aku buat kerana nak syurga, jangan berilah. Kalau aku ibadah ni kerana nak masuk neraka, sumbah. Bukan dia khabar aku nak masuk neraka. Bukan dia khabar aku tak mahu syurga. Nak khabarnya aku buat ibadah ni tak ada tujuan lain kecuali untuk semata-mata redha-Mu ya Allah, supaya aku dapat mengenal, dapat melihat diri-Mu. Tu dia. Hak lain aku tak kisah dah. Itu nak khabarnya inti kalam mereka ni. Tapi diputar belik oleh mamak-mamak ni. Diputar alam. Lalu dikatakanlah tasawuf ni ajar supaya jangan tambah syurga lah, supaya nak masuk neraka lah, pulak dah ni. Macam-macam ragam. Saya khabar. Tapi nak khabarnya intinya hak ni. Kenapa? Kerana nikmat paling besar. Jadi tak pandang dah hak lain. Semata-mata mengharapkan keredaan Allah dan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak lain tak apalah, tak kisah. Tu dia. Biar faham gitu. Baik, itu satu makna. Makna yang kedua,
masalah disebut di sini bila Syekh kata nikmat-nikmat ni sekalipun banyak, tapi semua nikmat-nikmat itu adalah apabila dapat melihat Allah dan dekat dengannya. Artinya apa? Makna yang kedua, iaitu melihat Allah ni, apa yang diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai syuhud. Syuhud ni melihat kebenaran Allah. Melihat kebenaran Allah dengan pandangan mata hati, basirah. Jadi ulama tasawuf menamakan itu sebagai syuhud, menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Macam saya sebut dululah, tahap-tahap penyaksian ni, melihat dengan hati ni dia banyak kelas, banyak tahap. Kalau benda tu jauh, tak apa jelas, tak apa terang. Tak apa terang. Bila dekat, jelas dan terang. Dah apa kesannya? Kesannya mempengaruhi zauq perasaan kita. Kita tengok orang tu comel letih, tapi jauh, tak kenal mana. Tahulah orang, tapi tak menarik sangatlah sebab tak apa nampak. Tapi kalau orang hok comel ni, hok comel orang gila belakang duduk depan kita, apa perasaan kita? Lainlah pula. Samalah bandingan mudah dalam tasawuf. Melihat dengan mata hati tentang kebenaran Allah Ta'ala pun gitu juga. Sebab tu ada istilah jauh dan dekat dalam tasawuf ni. Jauh dan dekat dalam tasawuf ni bukan jarak, tapi pandangan batin kita tu, terang kedok. Itu jauh dekatnya situ, bukan jaraknya. Maka bila pandangan batin itu dekat dalam melihat keagungan Allah jelas dan terang, maka timbullah zauq dan perasaan tadi tu. Jadi pokok pakar masalah balik kepada persoalan asal, maka melihat Allah Ta'ala dengan melihat kebenaran Allah. Saya guna istilah kebenaran, saya takut orang keliru tadi. Melihat kebenaran Allah Ta'ala ni, hak ni berlaku di dunia. Berlaku di dunia. Bukan melihat hakikat diri dia. Hak tu saya kabar tadi, hak tu berlaku di akhirat. Ni mak paling besar sekali. Sekarang yang kita bincangkan adalah melihat kebenaran Allah dengan mata hati. Dan ini berlaku di dunia. Baik. Jadi masalah melihat kebenaran Allah Ta'ala ni, dia berkait dengan diri kita. Sebab apa? Pandangan tu terang dan jelas, mata kita sihat molek. Sihat molek, sihat. Sebab apa pandangan tak jelas? Mata kelabu, banyak selaput. Cermin mata kat siji, 2 inci kena molek. Kan tak nampak sekarang. Kenapa? Pandangan kita kelabu. Itu pandangan zahir. Maka demikian juga qalbu basirah kita ni, yang dapat melihat, yang dikurniakan Allah, dapat melihat kebenaran Allah dengan jelas dan terang, qalbu yang sihat. Tetapi sekiranya qalbu kita ni banyak masalah, sakit, tak sihat molek, tak sihat molek, penuh kejahilan, penuh ghaflah, kelalaian, penuh keraguan, penuh sifat mazmumah, macam-macam sifat buruk besaran dalam qalbu kita. Itu hati kita tak sihat, sakit. Jadi hati yang sakit gitu tu macam mata banyak selaput lah. Macam mata banyak selaput. Bila mata banyak selaput, duduk dekat pun tak nampak mana. Tak nampak. Selaput tebal ni, nampak bayang-bayang. Jadi kalau benda comel pun nampak macam ke tak cah, comel tak comel, dah kelabu mata. Maka dipinjamkan kok basirah manusia, pandangan manusia ni, kalau dia sakit, maka tidak dapat melihat sesuatu dengan terang dan jelas. Kalau dia sihat, maka dapatlah dia melihat dengan terang dan jelas. Artinya apa? Bila berkait masalah syuhud yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni, yakni pandangan mata hati terhadap kebenaran Allah, dia berkait dengan sihat dan sihat kalbu ni. Baik, sekarang berkait dengan nikmat. Syekh Ibn Atta' kata nikmat-nikmat ni sekalipun banyak jenis, dia berkait dengan pandangan mata hati tu. Dalam bahasa mudah kok, dia berkait dengan hati kita ni sihat tak sihat. Tu dia. Besar mana nikmat pun, banyak mana nikmat pun, kalau hati kita tak sihat, tak akan merasai nikmat itu sepenuhnya. Tidakkah kita tengok berapa ramai orang kaya raya akhir sekali mengambil sikap bunuh diri? Baca dalam sejarah manusia. Kaya raya,
lebih pitih daripada barang. Kita ni lebih barang daripada pitih. Tak cukup pitih sama nak beli barang. Tu kolik kita lah. Hak ni lebih pitih daripada barang ni. Tak ada benda dah nak beli. Tapi kita tengok macam mana kehidupannya. Tidakkah ada di antara mereka itu mengambil jalan-jalan yang memudaratkan diri sendiri, yang membunuh diri, yang bertindak dengan tindakan yang akhir sekali mengakibatkan kematian, kebodohan macam-macam lah. Kok mana lagi tak cukup? Apa lagi yang tidak cukup? Inilah Syekh Ibn Athar kata, nikmat-nikmat ni sekalipun banyak jenis, tapi kalau kalbu kita sakit, tidak dapat dirasai maksimalnya, tidak dapat dikecapi kenikmatannya itu dengan sepenuh, dengan baiknya. Bahkan bukan saja tidak dapat mengecapi, merasa terseksa dengan nikmat. Berapa banyak orang yang tak boleh nak tidur malam kerana bimbang takut barang-barang dia orang curi. Berapa banyak orang tak merah mata-mata tak tidur malam ni, takut ni kalau nanti kan orang mari curi dia, ropok benda ni, hilang benda ni. Tak tidur malam tak sekarang. Berapa banyak? Nak kabarnya barang banyak, benda banyak. Tapi terpaksa keadaan tadi tu. Inilah Syekh Ibn Athar nak beritahu kita rahsia ni. Jadi dia berkait dengan kalbu kita. Jadi kata Syekh Ibn Athar, nikmat ni sekalipun banyak, rupa bentuk macam-macam, tapi tidak akan dicapai, tak dirasai dengan baik kecuali oleh hati yang sihat. Maka kalbu yang sihatlah yang menjadi kunci merasai nikmat tu. Banyak ke sikit itu cerita lain. Tetapi sejauh mana kalbu tu sihat atau sakit, itulah yang menjadi pengukur. Baik, contoh tamsilang yang lain yang lebih mudah tu kita tengok. Orang yang tidur ni, kita faham lah orang tidur. Bila dia tidur ni tak rasa benda dah. Hak dia boleh rasa benda ni masa dia tak tidur. We makan, we sedap, dia rasa sedap tu masa dia tak tidur. Tapi masa dia sidung, sumbak benda tu, tak ada guna, tak ada rasa apa. Baik, orang yang tidur ni, masa dia tidur tu, dia tidur atas tikar kuang. Tidur atas tikar kuang. Sebelum dia tidur tu tanya, sedap tak? Oh, sakit biar atas belakang. Tanya dia, tak dia atas tikar kuang tu, tak atas apa ni, atas kayu ke semi ke, tak tikar kuang, tidur dah tu. Tanya dulu sebelum tidur tu, sedap tak tidur? Allah, sakit belakang. Okey, orak lah, inilah macam-macam. Tengah-tengah dia tidur sedap tu, tengah dia tidur galik molek tu, akak dia sekejap tok atas kaki hok harga mahal-mahal, hok sedap-sedap ni, hok lembut-lembut molek ni, tok dia sekejap. Sekejap dah, yang tok lama kan. Tok biar dia boleh rasa. Lepas tu kita anggap nak bangun pagi esok, akak mula. Kita dah tikar kurang mula tu. Bahaya jaga tanya, sedap tak tidur? Gini dah tikar kurang ni. Hak tadi, hak tengah-tengah tadi tu, masa duduk atas tempat sedap tadi tu, dia tak sedar dah. Sebab apa tak sedar? Tak hidup. Sama juga kalbu kita. Kalau kita sakit, nikmat banyak apa tak ada erti. Tidak ada erti. Penuh kebingungan, penuh kerusingan, tak macam-macam. Dia menyakit kalbu kita banyak, asak daki pun ada, tamak pun ada, hati macam-macam, pemusang kebencian macam-macam banyak ni. Nikmat-nikmat itu tidak akan dimaksimalkan zuk rasanya itu. Itu Syekh Ibn Athar nak khabar kita. Jadi kalau kita berkeinginan untuk mengecapi kenikmatan ini, baiki kalbu kita. Itu mesej yang disampaikan oleh Syekh Ibn Athar. Tapi hal dia kena sampai dari syarat ni, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.